Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Speaker yang membenarkan saya untuk turut serta di dalam perbahasan titah yang di Pertuan Agong, yang mana telah banyak mengandungi nasihat dan teguran. Saya turut juga ingin merakamkan perasaan sedih, duka cita dan kecewa terhadap kerajaan Barisan Nasional yang secara jelas telah gagal menangani apa yang dinamakan sebagai tragedi negara yang telah diangkat tarafnya dan dijadikan tragedi antarabangsa, iaitu yang berhubung dengan penerbangan MAS MH370. Sama-sama kita doakan semoga semua yang terlibat, iaitu penumpang dan kru, termasuk 2 orang pilot dan co-pilot itu, akan dijumpai dengan selamatnya, insya-Allah. Walaupun sebagai seorang bekas kaki tangan Petronas yang telah berkali-kali hadir di dalam seminar dan latihan search and rescue, kita semua memahami dengan berlalunya hari demi hari, maka kemungkinan untuk mereka dijumpai dalam keadaan yang selamat semakin menipis. Ada yang mengatakan, dengan izin, the chances of survival reduces by 50% with each passing day. Maknanya dengan setiap hari peluang untuk menjumpai mereka dalam keadaan yang masih hidup dan selamat semakin mengurang sehingga 50%. Kerana makanan tak ada, kerana kalau ada yang cedera, doktor dan jururawat tak ada, perubatan tak ada. Ya? So maknanya the longer it takes, the smaller the chances of survival. Saya hanya ingin menonjolkan beberapa peristiwa-peristiwa berhubung dengan MH370 yang menambahkan keraguan rakyat dan masyarakat antarabangsa mengenai kemampuan negara Malaysia dan kerajaan Malaysia untuk menangani krisis yang seperti ini. Seperti mana juga dalam krisis berhubung dengan Lahad Datu, banyak kelemahan yang telah terzahir. Sebagai contoh, saya rujuk kepada laporan di Malaysia Kini yang bertarikh 8 hari bulan Mac, di mana Director, ya, saya baca di sini, Director Department of Civil Aviation Azharuddin Abdul Rahman clarified that the Subang Air Control Traffic lost radar contact with the Boeing 777-200 aircraft at 1:30 AM and not 2:40 AM. Ya. Boleh keluar kenyataan yang mengatakan sebenarnya telah hilang hubungan dengan MH370
pada 1:30 pagi dan bukan 2:40 pagi. Lepas itu kenyataan ini disanggah pula dan akhirnya dipersetujui bahawa hubungan komunikasi dan radar telah hilang pada 2:40 pagi. Bagaimana keadaan yang seperti ini boleh berlaku? Takkanlah waktu yang sebenar terputusnya hubungan dan hilangnya daripada radar, Jabatan Penerbangan Awam dan MAS tak boleh bersetuju pada asalnya. Kenyataan-kenyataan yang seperti ini menyayat hati keluarga-keluarga yang terlibat. Ini nombor satu. Nombor dua, saya ingin Menteri menjelaskan apa tindakan selepas 2:40 pagi yang telah diambil oleh kaki tangan Jabatan Penerbangan Awam dan MAS setelah mengetahui bahawa kapal terbang itu telah terputus hubungan dan hilang di radar. Setakat yang kita tahu, kenyataan resmi dikeluarkan oleh pihak MAS pada 7:25 pagi, iaitu hampir 5 jam selepas hubungan dan kesan radar MH370 itu telah hilang. Ya, 5 jam. Dan sesiapa yang terlibat di dalam aspek search and rescue akan memahami bahawa 5 jam ini ialah soal life and death. Ya. Saya ingin Menteri menjelaskan kenapa mengambil masa yang begitu lama. Takkanlah nak tunggu pengarah DCA dan pengarah MAS bangun tidur baru nak beritahu. Kenapa 7:25 pagi sedangkan kita kata ianya tragedi nasional? Tidakkah sepatutnya pada 2:42 pagi semua pihak dihubungi? Kerana apabila sebuah kapal terbang hilang di atas kawasan lautan, ya, dengan adanya arus air, ya, apa yang dikatakan sebagai ocean currents yang membawa ke kiri dan ke kanan, ke utara dan ke selatan, 5 jam boleh meletakkan kapal terbang itu di luar kawasan yang biasa akan diberikan tumpuan untuk carian. Ya? Time is of the essence. Kenapa bertindak dengan begitu lambat? Dan MAS telah pun selepas itu melancarkan gerakan pasukan penyelamat. Tetapi mengikut kronologinya, apa yang dinyatakan di sini adalah pasukan penyelamat dalaman MAS. Dan pada pukul 10 baru diadakan mesyuarat bersama dengan agensi-agensi yang lain. Dan pada pukul 10.40 Tentera Udara Diraja Malaysia pula menghantar pasukannya. Ini sudah hampir 8 jam. Dan yang amat menyedihkan bagi saya ialah hakikat bahawa Perdana Menteri sendiri hanya membuat kenyataan resmi dan mengarahkan semua agensi penyelamat melakukan segala yang terdaya hanya pada pukul 1.15 tengah hari. Ini sudah hampir 12 jam daripada saat berlakunya hilangnya kapal terbang MH370 di skrin radar
dan terputusnya hubungan kapal terbang tower dengan kapal terbang. Inilah yang dipertikaikan oleh masyarakat antarabangsa. Sepatutnya 3 pagi kejut Perdana Menteri. 3 pagi kejut Perdana Menteri. Biar Perdana Menteri mengarahkan semua agensi untuk mengambil tindakan dan berhubung dengan jabatan-jabatan yang berkenaan di negara-negara jiran. Bukan pada pukul 1.15 tengah hari. Ya. Inilah masalah dia. Ya. Inilah yang dipertikaikan. Ya. Kalau kita tidak mahu menanggung tanggungjawab yang berat seperti ini, maka janganlah jadi kerajaan. Kalau dah ditegur kelemahan dan kekurangan, muhasabah, terimalah dengan baik dan tawaduk. Janganlah nak spin, kata tak hormat keluarga, tak hormat sensitiviti ahli keluarga dan sebagainya. Oleh kerana menghormati sensitiviti ahli keluarga lah yang kita timbulkan persoalan ini. Kita kena akui, dunia antarabangsa dah tegur, kita lemah. Perbaiki. Sila Seremban. Terima kasih Yang Berhormat Alam. Cuma saya nak mencela sedikit. Bukannya kita nak menuding jari kepada sesiapa. Tetapi dalam insiden ini memang terdapat banyak persoalan. Dan seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Alam tadi, Perdana Menteri 12 jam baru buat kenyataan. Tetapi apa yang lebih pelik ialah, mengikut satu laporan akhbar, orang yang pertama untuk menghubungi ataupun memberitahu perkara ini kepada Perdana Menteri ialah isteri Perdana Menteri. Dan bukannya Ketua Pengarah DCA. Ini yang merupakan satu perkara yang sangat pelik. Saya tidak faham mengapa Ketua Pengarah DCA tidak inform kepada Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Seremban. Saya tidak mahu membuat andaian dan spekulasi. Tetapi sekiranya itu merupakan satu berita dan maklumat yang tepat dan benar, maka amat malang sekali lah. Ya. Saya juga ingin menyebut tentang persoalan pasport curi. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih rakan saya daripada Shah Alam. Saya ingat Datuk Yang Dipertua, kalau wakil BN iaitu Johor Bahru yang berucap sampai 3 jam puasa berhenti ke bilik air, ni adik dia Shah Alam. Saya ingat boleh bagi 3 jam. Kita tengok siapa yang tahan. Siapa yang tahan, adik ke abang? Baik, satu minta penjelasan daripada Yang Berhormat Shah Alam. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa keadaan yang berlaku dari segi pengendalian isu ini yang dibuat oleh pihak kerajaan ni, dengan kenyataan yang bercanggah antara satu sama lain ini, menunjukkan bahawa macam kerajaan tidak centralized dari segi cara pengendalian. Macam tak ada satu komiti, satu jawatankuasa yang siapa yang harus dipertanggungjawabkan untuk menjadi jurucakap. Saat menteri cakap macam ni, ketua pengarah DCA cakap macam ni, semua menafikan antara, membatalkan kenyataan antara satu sama lain. Jadi adakah Yang Berhormat setuju bahawa perlu kepada satu pembentukan pasukan pengendali yang khas, yang khusus, yang membabitkan semua kementerian yang juga membabitkan anggota kabinet? Ya, saya setuju dengan apa yang dicadangkan oleh Pokok Sena, dan kita perlu tentukan bahawa imej negara kita dalam menangani tragedi yang seperti ini perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan, dan kenyataan-kenyataan yang bercanggah termasuklah kenyataan daripada Panglima Udara Tentera Udara Malaysia perlu sepatutnya tidak didedahkan dengan begitu sahaja, yang menimbulkan naik, jadi orang semua naik bingung. Ya? Betul ke kapal terbang tu boleh tukar arah ikut sesuka hati dia dan sebagainya. Pada masa yang sama, saya nak sebut juga tentang soal penggunaan
Betul. Yang Muhammad bersetuju bahawa kenyataan bercanggah itulah sebenarnya mengguriskan hati keluarga. Ya, betul. Semestinya. Kerana ianya menunjukkan seolah-olah tidak ada satu usaha yang tersusun dan berkesan. Sehingga berlaga di antara satu sama lain sentiasa. Ya. Berhubung dengan penggunaan pasport curi ini pun, ada juga kenyataan yang bercanggah. Sekejap kata 4, lepas tu 2, sekarang ni dah confirm 2, dan sebagainya lah. Tak payah saya nak cerita panjang, semua dah tahu. Hanya saya nak tegur kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak immigration. Ya. Apabila dah berlaku kebocoran yang seperti ini, ya, ataupun dah berlaku terbolosnya 2 pasport yang dicuri, bagi pihak immigration menyatakan bahawa kaki tangannya tidak melakukan apa-apa kesilapan dan telah mengikut SOP, Standard Operating Procedure. Maka apa yang kita nak sampaikan pada dunia antarabangsa? What is the message? SOP kita telah gagal. Tapi kita berpuas hati. Alhamdulillah. Kita ikut SOP. 2 orang dah bolos. Tak apalah, kita ikut SOP. Tidak ada satu kenyataan daripada pihak immigration yang mengakui kegagalan dan kelemahan dalam SOP itu. Apa gunanya Interpol ataupun mana-mana agensi antarabangsa memberikan maklumat tentang pasport dah hilang, lepas itu bila bolos kita kata oh ada 40 juta pasport hilang, macam mana kita nak kawal? I mean, what kind of attitude is this? Dengan izin, apa masalahnya dalam zaman sains dan teknologi kita masukkan segala maklumat pasport, nombor-nombor pasport itu di dalam komputer, dan apabila dimasukkan sahaja nombor pasport yang datangnya penumpang, kita masukkan nombor pasport, tiba-tiba nombor pasport itu sama dengan senarai yang ada dalam komputer kita yang telah dilaporkan hilang, maka dengan sendirinya akan timbul amaran, maklumat bahawa pasport ini telah dilaporkan hilang oleh di negara sekian-sekian, di negara sekian-sekian, di tarikh sekian-sekian dan sebagainya. Tapi apabila kita lepas tangan dan kata, oh kita dah ikut SOP dah, what's the message? Apa yang kita nak nyatakan? Adakah dengan kenyataan yang seperti itu menambahkan keyakinan ataupun menghilangkan keyakinan dengan seluruhnya oleh masyarakat antarabangsa terhadap pentadbiran kerajaan Barisan Nasional? Tak ada kerajaan lain, kerajaan Barisan Nasional je. Ya. Dan yang terakhir berhubung dengan MH370 ni, saya baru dapat maklumat. Minta mencelah sikit. Terima kasih ya, Muhammad. Sila. Terima kasih Yang Ketua. Setujukah Shah Alam bahawa kenapakah kalau Google boleh buat search, berbilion-bilion search dalam masa 1 saat, kenapakah, apa masalahnya kalau kita buat search 40 million dalam beberapa saat sahaja? Terima kasih Yang Berhormat. Ya betul. Saya setuju dengan Yang Berhormat setampin. Ini kita bukan hidup dalam zaman batu dan sekolah kayu dan papan seperti mana yang disebut oleh Sepitang. Ya. Kita hidup dalam zaman teknologi. Saya pun heran dengan YB Sepitang. Dia mengeluh tapi dia sokong juga. Mengeluh tapi sokong juga. Tadi nak komen tapi dia tak beri laluan. Tatap sokong. Sepatutnya tukarlah. Ya. Saya nak baca. Ya. WhatsApp yang saya terima daripada seorang rakan yang bekerja dengan Westar. Dia kata the initial search area ataupun kawasan nak cari kesan-kesan kemalangan, ya, di belah timur Kelantan dan Terengganu, iaitu area A, diterbangi oleh lebih 10 kapal terbang dan helikopter Westar dengan 10 penerbangan setiap hari untuk hantar pekerja-pekerja ke offshore.
Ya. Westa mencadangkan ataupun bercadang untuk terlibat dalam kerja-kerja search and rescue dan meletakkan 2 kaki tangan mereka bagi setiap penerbangan untuk membantu. Tapi hingga sekarang tidak ada respons daripada Jabatan Penerbangan Awam. Ya. Kawasan di situ ada banyak pelantar minyak. Pekerja-pekerja pelantar minyak dihantar melalui helikopter. Westa di antara operatornya dan mereka dah tawarkan khidmat mereka. Adakah benar Jabatan Perkhidmatan Penerbangan Awam hingga hari ini tak respons? Tamat tentang MH30. Saya nak tegur Johor Bahru. Dia ada. Dia ada kat luar. Dia sebut dia kecewa kerana ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Rakyat. Salam ada dengar ucapan Johor Bahru? Ada dilaporkan. Dilaporkan Sekarang ni zaman sains dan teknologi. Ya, setuju. Ucapannya ada dalam rakaman. Kita duduk di Kajang pun kita boleh dengar kalau kita nak. Ya, walaupun mungkin dan siap Johor Bahru pun dengar ucapan salam. Ya, sekarang ni pun dia dengar, tak apalah. Ya. Lalu dia sebut tentang dia tegur tentang soal ketidakhadiran ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat di dalam Dewan pada hari semalam. Dan dia sebut bahawa dalam soal sistem demokrasi berparlimen, adanya pemisahan kuasa. Pihak legislatif dalam parlimen, pihak eksekutif dan pihak kehakiman ataupun judiciary. Ianya terpisah dan tidak ada mana satu pihak mempengaruhi yang satu yang lain. Maka kenapa ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat tidak hadir semalam dalam keadaan membantah keputusan mahkamah terhadap Datuk Seri Ketua Pembangkang dan juga Bukit Jelutong. Ya. Bukit Gelugo. Sedangkan institusi hakim dan institusi eksekutif telah pun, ni my floor please. Biar saya habiskan poin saya dulu. Ya. Sikit je nak tanya sikit je. Ya. Dengarlah dulu, nak bangun buat apa? Dengar dulu, ya. Kenapa kita tak hadir? Ya. Kerana keputusan kehakiman itu tidak ada kena-mengena dengan eksekutif dan legislature. Kita tak hadir oleh kerana jelas terbukti ada kena-mengena. Dan kita membantah. Ini bukan benda baru. Saya nak ingatkan Johor Bahru. Dia sendiri pada tahun 1987 apabila terbentuknya tim A dan tim B, dia letak jawatan. Dia bantah. Guru Usang masih ada di sini. Bagaimana pihak eksekutif telah terlibat dan campur tangan dalam institusi kehakiman. Nak harapkan ahli parlimen Barisan Nasional nak bantah, minta maaf. Sini dia. Kalau Johor Bahru nak minta laluan, saya beri. Tapi saya nak beritahu, kita tak hadir atas sebab kita membantah campur tangan pihak eksekutif dalam persoalan pihak judiciary. Kerana apa? Kerana kes itu telah dibawa ke depan. Semasa kes itu dibincang, kes management dilakukan, ianya telah disebut 7 hingga 10 hari bulan April. Tiba-tiba apabila berlakunya Kajang Move, secara mengejut kes management dilakukan sekali lagi dan bukan sekadar
pihak peguam yang hadir dan bukan sekadar pegawai mahkamah yang hadir, tetapi hakim itu sendiri yang hadir dan mengubah tarikh perbicaraan sehingga apabila disebut bahawa apa ni? Ya, Johor Bahru bangun. Gelugor, ada Bukit Gelugor, ada kes yang lain. Hakim kata, tak apa, kita akan tundakan tarikh kes yang lain. Kita nak ianya dibicarakan pada 7 hari bulan Mac itu juga. Ini jelas menunjukkan adanya adanya campur tangan oleh pihak eksekutif. Saya nak ingatkan Johor Bahru. Nanti sekejap. Apa yang telah disebut? Nak bagi. Nanti sekejap, biar saya habiskan. Okey. Saya bagi dulu. Okey. Saya, terima kasih Shah Alam. Saya tertarik dengan sebutan atau kata-kata yang jelas menunjukkan. Ini jelas menunjukkan apa buktinya. Kalaulah adanya tarikh yang bertembung dengan Kajang Move, ya, mengapa ianya berlaku bukan kerana eksekutif yang menentukan tarikh, yang sebenarnya kes bagi Ketua Pembangkang sudah ditangguhkan berapa kali? Berapa? 60. Dah ditangguhkan sendiri. Nak tolakkan daripada peguam cara lah, nak tolak daripada beberapa hari yang ditangguhkan, beberapa kali yang ditangguhkan, sehingga ia bertemu tarikh. Di mana ada penglibatan? Saya minta 3 jam ya. Saya minta 3 jam. Kalau tak layak minta 3 jam. Minta maaf. Tak layak, minta maaf lah. Bukan saya minta dengan speaker, tetapi pada saya yang berhormat Datuk Yang Pertua, tak layak 3 jam. Mungkin 10 minit lagi bolehlah. Ini cadangan saya, bukan saya yang menjadi yang dipetua. Tetapi kalau dari segi tarikh, ya, mengapa tarikh perbicaraan bertemu dengan pembukaan parlimen, bertemu dalam masa beberapa hari dengan penamaan calon? Adakah ia ada kena-mengena dengan tindakan pihak eksekutif? Ini cakap ada. Terima kasih Johor Bahru. Dia cakapkan terima kasih Johor Bahru. Tetapi sebenarnya bila dicakap tentang ada bukti jelas, bawalah bukti itu. Dah terbukti dah. Terbukti dalam hati mereka dan pemikiran mereka yang memang songsang. Dan benda ini pernah berlaku. Ianya bukan kali pertama. Saya minta maaf Johor Bahru. Yalah, kita masa tak saya bercakap, 1/2 jam je. Saya minta 3 jam tak dibenarkan, maka biar saya jawab terus. Datuk Yang Dipertua. Biar saya jawab terus. Mengapa? Apabila disebutkan tentang saya meletakkan jawatan, apa kena mengena dengan Itu eksekutif? sebagai bukti. Apa buktinya? Peristiwa campur tangan eksekutif Apa dalam ada judiciary. apa Sehingga pihak Ketua Hakim Negara telah dipecat. Ketua Audit Negara telah dipecat. Dan saya rasa apa yang telah berlaku, Saya Besar pun boleh mengesahkan. masa tu yang berhormat Shah Alam masih terlalu muda sejarah politik untuk tak negara pun memahami boleh keadaan mengesahkan. sebenarnya. Ianya Syah sudah Alam. ada pun. Dan saya Masa tu sebab yang berhormat Shah Alam terlalu muda, Ya. masa sekarang yang berhormat terlalu tua. Ya. Lupa. Salam. Saya minta maaf. Salam dengan Johor Bahru. Tuan Speaker. Kalau Saya pun masa tua, Tuan Speaker. saya Tuan Speaker. dari segi sindiran Saya punya itu, floor Tuan Speaker. Minta Dah. maaf. saya diberikan minta tadi. Saya punya floor. Saya belum saya diberikan Time tadi. is running out. Time is running out. Saya minta. Saya diberikan Kecuali speaker peluang beri tambah. untuk menambah. Masa yang Johor Bahru Pasal- ambil, ditambah balik pada ucapan saya. Boleh? Kalau Kalau Johor Bahru ambil 10 minit, tambah 10 minit lagi. Boleh? salam dengan Johor Saya ada Bahru. banyak poin lagi. Saya nak jawab Sebenarnya- dia punya poin. Tak. Saya Ya. bangun ni kerana soal Ya. saya meletakkan jawatan Ya. sebagai ahli parlimen Johor Bahru. Ketika itu. Kerana Johor Bahru tanya kenapa kita tak hadir. Dan kita menjelaskan. Ahli Parlimen Pakatan Rakyat bukan macam ahli Parlimen Barisan Nasional. Bila berlakunya penyelewengan, ahli-ahli Parlimen daripada Barisan Nasional mendiamkan diri. Bukan sekali. Ini- 2 kali. Ini dah jadi kali yang ketiga. Apa yang Biar saya sampaikan hujah saya, Datuk Speaker. ini sebenarnya
Hujah bercakap Justice. dengan kuat, kononnya jelas lah. Tetapi Ya. kalau kita teriak dengan suara Tak apa, itu yang cara keras saya. pun, kalau Masing-masing tak betul, ada cara memang masing-masing. tak betul. Ini hanya menolak fakta yang sebenar. duduk. Ya. Minta semua duduk biar saya habiskan saya punya hujah. Salam. Ramai sangat orang nak masuk. Biarlah Salam, saya salam. habiskan. Kan masing-masing ada point kot. Salam dulu, salam. Sekejap ya. Salam, salam. Sepang. Sekejap ya. Salam dulu. 2 minit je. Sepang. Salam. Salam. Ya. Sekejap. Sebenarnya masa salam dah habis. Ya. Sepang. Biar saya habiskan point saya. Masa salam Oleh kerana dah habis masa. Sikit. Point dia ialah justice must not only be done but must be seen to be done. Dalam kes ini telah timbul kecacatan dalam proses. Mitigasi diminta dilakukan dalam masa hanya sejam dan ianya memang tak pernah berlaku. Matlamat di sebaliknya ialah untuk menjatuhkan hukum pada 7 hari bulan hari Jumaat itu juga, dengan tujuan tidak membenarkan ketua pembangkang atas turun permintaan daripada yang sebagai tertuduh. calon untuk Kajang. Saya nak ingatkan Johor Bahru apa yang dikatakan oleh Tun Musa Hitam. Saya nak sebut apa yang Tun Musa Hitam sebut pada saya di rumah bapa saudara kami berdua. Bila saya tanya pada Tun Musa, mengapa Tun tidak lawan Mahathir seperti mana yang dilakukan oleh Pematang Pau? Tun Musa sebut, kalau saya lawan, apa yang berlaku terhadap Pematang Pau akan berlaku pada diri saya. Tuan Yang Di-Pertua. Tuan Yang Di-Pertua. Mentor. Saya boleh jawab bagi pihak mentor Ini saya. mentor. Betul. Tok Mentor Guru, Johor Bahru. Saya Sifu boleh jawab. bagi Johor Bahru. Saya boleh jawab. Saya nak ingatkan dia. Pasal sebenarnya Biarlah rakyat melihat bahawa cakap orang putih parlimen, tidak ada ahli sense of parlimen humor Pakatan bila Rakyat orang jawab melawak, dia lebih mengambil perkara itu sebagai bertanggungjawab satu yang dan serius. lebih Dia sebut dahsyat tak tahu sebenarnya. pada barisan Ini buat membuatnya keadaan bila kita bawa cerita yang datangnya daripada seorang yang memang menganggapkan dia sebagai ahli parlimen yang boleh berfikir bahawa di antara apa yang berlawak Datuk Speaker, dan apa yang serius. saya dengan segala Inilah hormatnya masalahnya. lah minta Pasal saya Datuk bercakap Speaker dengan Tun Musa. mintalah Inilah Johor Bahru beri masalahnya. ruang pada saya. Bila seorang Walaupun itu dia abang, terlalu dia Johor Bahru duduk. fikir Johor Bahru duduk. 3 jam tak cukup cara melawak. Dia 3 jam menyatakan sebagai benda yang bukti. cukuplah. Ini masalah Johor Bahru duduk. Ini kalau ada orang yang matang, Johor Bahru dia tahu duduk. membezakan Johor di Bahru atas habis dah, perbualan 3 jam lebih dah. dan bukan dari atas kenyataan. Orang berbicara kita tahu. Ya, salam. lagi. Salam. Yes, minit. Ya Muhammad. Minit. Saya mengakui bahawa sukar saya mengawal 2 orang ni. Memang sukar. Ya. Jadi saya bagi 1 minit lagi. Ya, baik. Terima kasih. Saya nak ingatkan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional. Ini dah dua kali perbalahan dalaman yang berlaku di dalam UMNO melibatkan sistem kehakiman rosak dan campur tangan eksekutif dalam judiciary. It's happened twice. Pada tahun 1987 yang melibatkan Gua Musang, Johor Bahru dan juga Tun Musa Hitam. Pada tahun 1998 yang melibatkan Permatang Pau, ya, saya nak berikan peringatan kepada ahli-ahli parlimen Barisan Nasional. Tuan-tuan bertanggungjawab untuk mempertahankan the independence of the judiciary. Rakyat ingin melihat ahli-ahli parlimen daripada UMNO dan Barisan Nasional berdiri dan membantah setiap kali eksekutif campur tangan dalam tindakan judiciary. Kalau tuan-tuan tidak melakukannya,
Maka sekiranya tuan-tuan tidak lakukannya, maka ini merupakan pengkhianatan yang besar terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat kepada tuan-tuan. Terima kasih. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Ya.